والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا تقبل وارزقنا حلالك طيبات يا ارحم الراحمين. اللهم انا وارزقنا بما علمتنا وفرضه الينا الى حاجتنا اليك يا رب العالمين. اللهم احسن بما الجهل واكرمنا بنور العلم واحسن اخلاقنا بنور الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya dan kita beriktikaf di dalam masjid yang dia hari ini. Sikit. Aku tak apa. Berarti suara pada yang ada akan semua tentang hadis berkenaan dengan akhir zaman. Kita pun sekarang berada pada akhir zaman. Fitnah semakin hari semakin tambah. Cuma alhamdulillah negara kita ni tak terasa sangat. Dia negara yang berlaku di negara-negara Arab, Syria, dan sebagainya. Satu walaupun itu dengan syukur dia punya orang kata dakwah dia ada dekat negara kita. Sebagai contoh Syiah, Syiah ni tak boleh main tuan-tuannya. Syiah ni memang ketat dan menyesatkan. Saya guna bahasa mudah. Kalau orang masih lagi bersama baik dengan Iran, kenapa Iran ni dia tak pergi serang Israel? Kenapa dia pergi serang Syria? Dia serang Islam dalam Syria. Dia betul-betul nak mempertahankan Islam. Dia takkan bersyubahat dengan Bashar al-Assad. Ada orang cakap Bashar al-Assad tu berfahaman Syiah Alawiyah al-Nusairi, yang Syiah Imamiyah dekat Iran pun tak iktiraf. Kalau Syiah Imamiyah Iran pun tak iktiraf, kenapa Iran support habis-habisan Bashar al-Assad sampai hari ini? Itu ben-ben mudahlah dia bagi orang yang payah faham. Jadi kadang-kadang kita juga sebab tuan-tuan orang tak kerti bahasa. Dan tak betul lah. Kalau kau betul nak pertahankan Islam, kau pergi berjihad dekat Palestin, bebaskan Al-Aqsa. Tapi kalau kita baca dalam sejarah puak-puak Syiah ni, rupanya dia orang Salahuddin Al-Ayyubi pun dia orang tak hormat. Dia Khalifah Islam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada golongan Kristian disebut mereka tidak hormat. Dan tuan-tuan pernah pergi Syria, Syria ni ada kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Boleh katakan setiap hari ada orang menziarahi kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Dan puak-puak Syiah ni kita kenal diorang memang suka jarak kubur. Memang diorang kalau pergi Mekah, diorang balik Mekah, Madinah, diorang akan pergi ke Syria buat umrah kedua. Umrah kedua ni pergi jarak kubur. Tapi kita perhati diorang takkan ziarah kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Takkan ziarah. Diorang pun tak suka dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Betul? Tahu kenapa? Sebab Salahuddin Al-Ayyubi lah dia kerajaan Islam ataupun Sultan yang membebaskan Mesir daripada kerajaan Fatimiyah ataupun kerajaan Qarabitah Syiah yang menguasai Mesir ketika dahulu, yang menyebabkan orang benci amat sangat kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kita baca dalam kitab-kitab Syiah yang pelik-pelik tuan-tuan, Ana pernah baca dan masih ada lagi dekat rumah Ana juga tu, sebuah kitab yang diberikan anugerah oleh kerajaan Iran sendiri. Diberikan anugerah antara sirah Nabi yang terbaik, yang bagi anugerah tu Ahmadinejad. Dia cerita dalam tu tentang Masjid Al-Aqsa. Dia kata Masjid Al-Aqsa yang sebenar bukan di Palestin. Masjid Al-Aqsa yang sebenar bukan berada di Palestin. Masjid Al-Aqsa yang sebenar berada di atas langit. Ada pun orang buat dia pasal orang kata Masjid Al-Aqsa yang sebenar berada di atas langit. Jadi benda akidah ni bukan main. Saya ni sebenarnya saya tak nak ambil puan atas Syria tuan. Tapi bila saya tengok apa yang di Syria dan saya cakap dengan orang Syria, saya pun bukan berjaga Syria. Saya takut benda tu berlaku dekat negara itu. Ulama-ulama Syria besar kata apa? Jangan
kau biarkan Syiah ini masuk negara kau. Kalau tidak masuk negara kau, tak mustahil apa yang berlaku di Syria akan berlaku di negara kau. Malam Indonesia dan berlaku dah pembunuhan, kegaduhan antara puak Syiah dengan puak Sunni. Tak berlaku lagi. Alhamdulillah berlaku di negara kita. Ya. Saddam Hussein, kita kenal Saddam Hussein kan? Dia kata apa? Syiah ni macam jerakap lama. Kalau kau tak letupkan dia, dia letupkan kau dulu. Okey tuan-tuan, berkenaan dengan cerita akhir zaman di Rasulullah SAW sebut. Dan dia kata, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum, la tazalu ta'ifatun min ummatin mansurin la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah." Nabi kata, apabila rosaknya penduduk Syam, Syam ini 4 negara, Syria, Jordan, Palestin dan Lebanon. Tapi saya biar cerita dekat tuan-tuan, apabila disebutkan nama Syam, itu tertentu kepada Syria ataupun ibu kota Syria, Damsyik. Nabi kata, apabila rosak penduduk Syam, fala khaira fikum, maka tidak ada kebaikan bagi kamu. Nabi kata, la tazalu ta'ifatun min ummatin mansurin, sentiasa ada satu kumpulan di antara umat yang memberikan pertolongan, la yadurruhum man khadalahum, mereka tidak akan ditewaskan oleh golongan-golongan yang nak menewaskan mereka, hatta taqum as-sa'ah, sehingga berlakunya kiamat. Ini Nabi kata, bumi Syam ni bumi yang diberkati Allah, sentiasa ada orang yang berjuang berjihad di sana dan mereka tidak akan dikalahkan hingga datang hari kiamat. Rasulullah SAW sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, Yaumul Malhamatil Kubra, Yaumul Malhamatil Kubra, Ustaqul Muslimin fi ardin yuqalu laha Buta, fiha madinatun yuqalu laha Dimashq, khairu manazil mu'min yawma'idin atau khairu madain Syam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut Yaumul Malhamatil Kubra, berlakunya peperangan yang besar. Berlakunya peperangan yang besar. Peperangan besar ni akan berlaku bila berlaku Wallahu a'lam. Orang putih pun beriman dengan hadis ini tuan-tuan. Kan kalau tak beriman dia takkan buat cerita yang bergenol. Tuan-tuan tengok cerita yang bergenol tu, janganlah warak sangat daripada aku. Aku takut tengok takkan tuan-tuan tengok. Air bergenol tu, yelah saya pun tak tahu apa benda mana yang bergenol tu. Tapi bila kita baca nama sebuah tempat di Palestin daripada bahasanya Arab-Majdud. Arab-Majdud ini dengan makna, dia tak ada makna nama tempat. Arab-Majdud ini nama tempat yang akan berlaku Malhamatul Kubra, perangan yang besar. Nabi sebut dalam hadis ini, Nabi guna istilah, Nabi guna Malham, Nabi tak guna Ma'rakah. Dia sedap pegang. Nabi sebut Yaumul Malhamah. Dalam bahasa Arab, peperangan ni biasa ma'rakah ataupun harb. Ini biasa diguna ma'rakatun ataupun harbun. Tapi bila akhir zaman, Nabi tak guna perkataan ma'rakah, Nabi tak guna harb, tetapi Nabi guna perkataan laham. Daripada perkataan lahmun ini keluarnya perkataan malhamatun. Mana apa malhamatun? Diambil daripada perkataan lahmun dengan makna daging. Dia bila berlaku peperangan yang besar besok, banyak beribu-ribu manusia akan mati berkorban. Maka Nabi kata akan berlaku peperangan yang besar, akan berlaku peperangan yang besar. Fustatul muslimin, perkemahan, tempat perhimpunan orang Islam yang terbesar besok. Nabi kata fi ardin, terletak di sebuah lokasi bernama Ghutah. Ghutah. Kalau tuan-tuan search dekat Google, type bumi Jhutoh. Kalau bahasa Arab ghin waw ta, tak politik tu. Ghutah. Tuan-tuan takkan jumpa lokasi ni kecuali dekat Syria. Lepas tu Nabi detailkan lagi dekat mana Ghutah itu. Nabi kata fiha madinatun yuqalu laha Dimashq. Di situ terletaknya sebuah bandar bernama Damsyik. Damsyik ada tuan-tuan? Damsyik kat Syria lah. Itu bukan Tanjung Karang tuan-tuan. Maka Nabi merincikan lagi. Nabi kata fi ardin
yuqalu laha Budah, fiha Madinatun yuqalu laha Dimashq. Maka di situlah, di kawasan Budah ini yang ada tengah-tengahnya bandar Damsyik, akan berlakunya malhamatul kubra, peperangan yang terbesar. Khairu manazil mu'min yawma izin, sebaik-baik tempat tinggal orang beriman ketika itu. Ini hadis Nabi SAW. Dan betullah apa yang Nabi kata pada hari ini, kawasan Budah itu lebih kurang ada lebih daripada 2.5 juta penduduk, ya, yang duduk dalam kawasan itu, dan mereka masih lagi berjuang pada hari ini, berjuang macam pula. Dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kami NGO Muslim Care dengan NGO Abrar Syam yang berada di dalam Budah Damsyik ini dalam projek nak membina kilang roti bawah tanah. Tak boleh buat kilang roti atas tanah ni tuan-tuan. Bahasa Bengong ni, kalau tahu rakyat beratur beli roti, memang nipu rakyat ni. Dia terpaksa buat kilang roti bawah tanah. Ya, nanti lepas Jumaat ni kita harap akan buat kutipan untuk membantu umat Islam yang Nabi janji di situlah akan beradanya perkemahan terbesar umat Islam di akhir zaman. Rasulullah SAW sebutkan lagi, Nabi kata, la taqumu as-sa'atu hatta tanzila ar-ruh bil a'maqi aw bid dabiqi. Nabi kata kiamat akan berlaku sehingga tentera-tentera roh akan masuk ke al-a'maq ataupun ad-dabiq. Kalau kita search dekat Google, type D-A-B-I-Q, D-A-B-I-Q, Arabnya Jid Dal Alif Ba Qaf Dabiq, ataupun Dal Alif Ba Ya Qaf Dabiq. Kita akan tengok lokasi itu dekat mana. Dekat utara Bandar Aleppo, Bandar Halab pun terletak di Syria. Kawasan lokasi ini berhampiran dengan pesisiran pantai. Wallahu a'lam, saya tak tahu, wallahu a'lam. Bila kita tengok berita kan, yang Amerika konon-konon nak serang Syria ni, saya bukan nak katalah Amerika ni tuan-tuan, kalau dia nak serang dah lama dah dia serang, macam dia serang Iraq dulu kan, macam dia serang Iraq, macam dia serang Libya. Tapi sebenarnya dia fikir banyak benda. Kalau dia serang Syria awal-awal diorang rugi sebab Bashar Assad yang degil itu alat diorang, alat mempertahankan Israel. Itu bagi orang yang kaji sejarah Syria, tahulah cerita bagaimana Syria ni dilepaskan Bukit Golan. Bukit Golan ni tuan-tuan lebih kurang besar Bandar Melaka, besar kawasannya, dan tanah paling subur, air paling bersih diserahkan kepada Israel selama 40 tahun. Sampai sekarang Israel pegang tempat itu. Kalau betul lah Syria ni musuh Israel, dah lama dia dah serang, tapi dia biar je. Jadi punca dia nak serang tu, sama ada betul pasal senjata kimia yang kerajaan Syria guna baru-baru ni, ataupun dia orang susah hati perkembangan mujahidin yang makin mara sehingga mujahidin menguasai 70% bumi Syria pada hari ini. Dia orang bimbang kemarahan itu terus berjangkit ke Palestin. Jadi sebelum apa-apa hal Israel kena, kita seranglah dulu. Wallahu a'lam. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata kalau nak tahu kiamat nak dekat ke tidak, tengok tentera roh masuk ke mana. Kalau Amerika masuk ikut pantai tuan-tuan, dia berhenti betul-betul dekat pinggiran pula, pesisiran pantai Dabiq yang Nabi sebutkan tu, memang iyalah, ya, di situlah akan berlaku peperangan yang besar. Maka Nabi SAW kata Allah akan menghantar bala tentera daripada Bandar Damsyik untuk menentang puak-puak ni. Itu semua muqaddimah, belum berlaku fitnah yang lebih besar lagi. Sehinggalah tuan-tuan berlakulah fitnah demi fitnah sehingga munculnya Al-Imamul Mahdi. Tuan-tuan, kita dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kita beriman adanya Al-Imamul Mahdi. Begitu juga dengan puak-puak Syiah ni. Beza kita punya Imam Mahdi dengan puak-puak Syiah punya Imamul Mahdi. Syiah tuan-tuan, Imam Mahdi mereka bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari. Imam Mahdi kita bernama Muhammad bin Abdullah. Nabi kata dalam hadis, "Lau lam yabqa min ad-dunya illa yawmun la tawwadallahu dhalika al-yawm hatta yab'atsallahu rajulan min 'itrati yuwatibu ismuhu wasmu abihi ismu abi." Nabi kata, kalaulah dunia ini hanya tinggal satu hari sahaja, ya, kalaulah dunia ini tinggal satu hari sahaja, Allah akan
panjangkan satu hari itu untuk Allah memutuskan seorang lelaki daripada keturunanku, namanya sama dengan nama aku, nama bapanya sama dengan nama bapa aku, Muhammad bin Abdullah. Imam Al-Mahdi akan keluar di Makkah, akan dibai'ah antara penjuru Kaabah dengan maqam Ibrahim. Ini berdasarkan dari ulama kajian. Ini dalam fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi yang Syiah punya tuan-tuan, dia kata Imam Mahdi dia sekarang sedang menyuruh dekat sebuah lubang Samurah, ya. Lubang ni terletak dekat Iraq, tuan-tuan. Mana kamu je rezeki tuan-tuan lain. Tapi gambarnya kecil. Tuan-tuan tengok ni, ya, dia macam satu bilik gelap, ya, dekat Iraq. Bilik ni dalam satu lubang. Maka setiap maghrib puak-puak Syiah akan pergi dekat lubang ni dan panggil imam. Dua nama ini baliho. Anda tak tahu dah keluar ke belum, ya? Hari itu masa tengah-tengah Hizbullah berperang dengan Mujahidin dalam Syria di satu tempat nama Qusaid. Berperang hebat tu tuan-tuan. Diorang keluarkan sekejap imam diorang. Keluar kejap imam dia, masuk Facebook lagi. Kau tahu imam dia tinggi, walai semua tahap baru dia je, tapi muka tak tunjuk. Pakai serban tinggi je. Memang dirahsiakan muka. Sekali tengok macam Undertaker je rasa. Tak Undertaker boleh sekali, dua tu je. Lepas tu dia tunjuk. Beberapa hari kemudian imam dia pergi ke satu kawasan di Iraq, Najaf nama tempat tu. Lepas tu hilang. Tak timbul-timbul. Jadi dia kata masih menunggu lagi. Selagi imam pun tak keluar secara rasmi, selagi itulah peperangan ini mesti diteruskan sehingga imam dia keluar. Imam Syiah bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari berbeza dengan apa yang Nabi SAW sebut, Muhammad bin Abdullah. Tuan-tuan, besok imam ni keluar, dia buat benda tuan-tuan. Imam ni keluar besok, dia akan bawa keluar bersama dengan dia Al-Quran yang sebenar-sebenarnya. Syiah berkata, buat sementara waktu kita baca Quran yang ada pada hari ini. Ini Quran yang kita ada ni tuan-tuan, dibaca sementara waktu, dibaca dalam sembahyang, diamalkan dalam hukum hakam. Sementara sahibul zaman tuan zaman pada Imam Mahdi itu akan keluar bersama-sama dia ialah Quran yang sebenar. Tuan-tuan, Syiah mendakwa Quran sebenar mengandungi 7 hingga 10,000 ayat. Saya sebenarnya tak bajet pun nak cerita pasal Syiah pada hari ini tuan-tuan. Tapi tak macam mana aku haki satu badan ni, kena cerita jugalah. Pasal benda ni bahaya tak benda akidah, bukan boleh main-main ni. Dekat rumah saya ada kitab bertajuk Syiah tu wal Quran. Tuan-tuan, Syiah ni kalau kita bertekak dengan dia kata orang Ahlu Sunnah fitnah dia, mengatakan Quran kita dengan Quran dia tak sama. Okey, dia kata cukup kau tengok Quran kami dekat Iran, memang tak ada beza sebiji dengan Quran yang ada pada hari ini. Memang betul. Dekat rumah saya pun ada Quran ciptakan Qom ni kalau dekat Iran macam Universiti Al-Azhar. Cek, memang tak ada beza sebiji dengan Quran kita. Tapi bila kita baca kitab-kitab akidah luar, dia kata Quran yang ada pada hari ini sementara waktu, sementara keluarnya Quran yang sebenar-sebenarnya. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama Pakistan bernama Syekh Ihsan Ilahi Zahir mengarang sebuah kitab bertajuk Asy-Syi'atu wal Quran, Syiah dan Al-Quran. Dalam kitab itu tuan-tuan, semua rujukan diambil daripada kitab-kitab Syiah. Sebagai contoh, Syiah ni tuan-tuan, dia ubah ayat Al-Quran, bukan hanya satu surah, bukan satu ayat, dia ubah start daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surah Al-Ikhlas. Tak banyak sikit, tak sikit banyak, dua tu je. Contoh, surah Fatihah. Tuan-tuan dengar di versi Syiah. Ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina man an'amta 'alaihim. Macam ada beza tak? Siratal ladzina man an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairil dhalin. Dua kali diulang ghair. Sekali yang kita sekali dia tambah lagi satu. Lepas tu dia menafsirkan al-maghdu. Al-maghdu makna apa? Golongan yang Allah murkai. Kita belajar daripada kecil sampai ketua,
Golongan yang Allah murkai ialah golongan Yahudi. Al-Dhalin yang Allah sesatkan. Siapa dia? Kristian, Nasara. Puak-puak Syiah kata apa dia? Al-Mawdu' ialah golongan yang melantik Abu Bakar sebagai khalifah. Ini golongan Al-Mawdu' yang Allah murkai. Al-Dhalin, orang-orang yang sesat siapa dia? Yang tidak mempercayai Ali yang sepatutnya jadi khalifah. Ini ditulis dalam kitab rujukan utama puak-puak Syiah. Sebagai contoh ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan pun biasa dengar ayat ini. Tuan-tuan tengok ini hidup perubahan yang berlaku. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi ali fa'tu bi suratin min mithli. Macam saya beza ke kurang tak nak baca. Ya tambah fi ali. Ya, kalau kamu ragu apa yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya pada Ali, maka bawalah surah-surah yang lain. Sebab tu Syiah kata Jibril silap hantar wahyu. Sepatutnya Jibril hantar kepada Ali, tapi dia sudah silap hantar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah sepanjang 23 tahun Quran diturunkan macam silap. Kan takkan tak jumpa alamat rumah Nabi. Contoh bahasa kasar kan. Bodoh macam tu. Kita ambil ayat-ayat yang pendek ya. Sebagai contoh surah Alam Nashrah. Tengok versi Syiah. Alam nashrah laka sadrak bi Ali wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa ja'alna 'aliyan sihrak. فإذا فرغت من نبوتك فانصب عليا وصيا وإلى ربك فارغب. Macam ada pelik tak? Pelik kan? Aku hafal sampai tempat bawah dah semayang, betul tak? Apa maknanya tuan-tuan? Alam nashrah laka sadrak ya Ali. Bukankah kami telah melapangkan dada engkau wahai Muhammad dengan Ali? Wada'na anka wizrak, dan kami menghapuskan dosa engkau allazi anqadha dhahrak, yang membebankan badan engkau, wa rafa'na laka dhikrak, dan kami mengangkat sebutan nama engkau, wa ja'alna 'aliyan sihrak, dan kami jadikan Ali menantu engkau. Menantu pun sebut tuan-tuan. Alam-alam tak sebut menantu, sebut belakalah. Nabi ada lagi dua menantu, ya, Al-As bin Ar-Rabi, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang berkahwin dengan dua orang anak Nabi, Sayyidatina Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi kenapa disebutkan Ali saja? Lagi dua menantu pergi mana? Dah kabur Syiah ni tuan-tuan. Antara modus operandi dia, dikata diorang ni paling sayang keluarga Nabi. Ada cakap diorang pembohong besar tuan-tuan. Diorang bagi diorang keluarga Nabi ni hanya dua orang sahaja, Sayyidina Ali dan Fatimah. Kahwin dapat Hasan dan Husain. Tu dia keluarga Nabi. Yang lain reject belaka. Diorang tak pernah sembang pasal anak Nabi, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, tak cerita. Dia hanya cerita pasal Fatimah saja. Isteri Nabi malam sikit, langsung tak sentuh. Khadijah, Suwaidah, Saudah bintu Zam'ah, Aisyah, Hafsah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Maimunah, Juwairiyah, Ummu Salamah, langsung diorang tak pernah cerita. Dan bagi mereka, isteri-isteri Nabi ni tak termasuk di kalangan Al-Bait. Habis kalau tak isteri nak dapat anak, macam mana makruh oi? Begum tak begum bawa Syiah ni. Jadi bahaya Syiah ni tuan-tuan. Dia berdakwa konon-konon dia sayang keluarga Nabi, tapi bila kita kaji rupanya dalam waktu itu dia pilih-pilih orang-orang yang tertentu. Apa Syiah kata? Wa ja'alna 'aliyan sihrak, dan kami jadikan Ali menantu engkau. Fa idza faragta min nubuwatika fansab 'aliyan wasiyan. Apabila selesai daripada kerja-kerja kenabian, maka hendaklah kau latih Ali sebagai pemegang wasiat engkau wahai Muhammad, wa rabbika farghab. Itu surah Al-Nashrah. Kita pergi kepada surah Wat-Tini Waz-Zaitun. Wat-Tini Waz-Zaitun tidak ada perubahan segi lafaz, tetapi perubahan segi penafsiran. Wat-Tini Waz-Zaitun wa Turi Sinin. Senang tafsiran dia kan? Wat-Tin, apa dia tuan-tuan? Dia bin Wahtin. Tahu Wahtin kan? Yang datang daripada Mekah, Madinah, Syria pun ada juga. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang keras. Dia keraskan tu. Bukan buah dalam tin. Dia cik dan dorongan, betul tak? Faham? Waz-Zaitun, buah zaitun, semua orang tahu. Wa Turi Sinin, dan demi bukit Tur yang diberkati. Itu tafsiran kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa tafsiran Syiah? Wat-Tin demi Hasan, Waz-Zaitun demi Husain, wa Turi Sinin demi Sayyidina Ali. Jauh gila lari, betul? Ikut suka angah dia ditafsir.
Surah yang pendek pun diubah juga. Sebagai contoh surah Inna a'tainaka. Inna a'tainaka ya Muhammad al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka amru bin al-as wal abtar. Banyak hafal tau. Tengok dah supaya macam aku. La haula wala quwwata illa billah. Saya tahu kadang-kadang nak muntah di depan Syiah ni. Tapi dia bahaya tuan-tuan. Tengok Syiah jahat kan. Dia letak, dia kata dalam tu inna syani'aka amru bin al-as wal abtar. Sesungguhnya orang yang benci kepada kau wahai Muhammad, Amru bin al-as, dialah al-abtar. Al-abtar yang ada orang yang tidak ada keturunan. Siapa dia Amru bin al-as? Amru bin al-as radhiyallahu taala anhu seorang sahabat Nabi yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang sahabat Nabi yang diarahkan supaya menghancurkan berhala setelah berlakunya peristiwa Fathu Makkah. Nabi suruh dia, Amru bin al-as, Khalid bin Walid dan beberapa orang sahabat yang lain menghancurkan berhala-berhala yang ada di luar Mekah, di kawasan Taif dan sebagainya. Amru bin al-as merupakan ketua panglima perang yang berjuang berjihad di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang akhirnya berjaya menguasai kota Mesir. Ya, bukan sebarangan sahabat Nabi, tapi dengan sebab Amru bin al-as ni merupakan anak beranak Bani Umayyah, maka dibubuh nama Amru bin al-as di dalam surah Inna a'tainaka sebagai menunjukkan kebencian mereka kepada sahabat Nabi ini. Satu lagi tuan-tuan, surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf shahrin yamlikuha Banu Umayyah laysa fiha lailatul qadr. Maknanya dia apa? Syiah kata malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 malam yang dimiliki oleh kerajaan Bani Umayyah. Dia selit kat situ. Bani Umayyah tahu kan? Kerajaan yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu yang cukup dibenci oleh puak-puak Syiah. Sayyidina Muawiyah ni tuan-tuan, kuburnya dekat Damsyik, Syria. Kuburnya ditutup dengan pagar besi. Sebab puak-puak Syiah ni bila dia pergi dekat kubur Muawiyah, dia akan baling dengan batu, baling dengan botol, siap nak bakar lagi kubur tu. Benci yang amat sangat. Batu Syiah ni bahaya. Dia didik anak dia daripada kecil benci dekat para sahabat. Ada seorang sahabat kita, dia kontrak lah menjaga dekat Iran. Dia cerita orang Iran ni dia ajar anak-anak dia benci dekat sahabat Nabi daripada kecil lagi. Kalau budak-budak kan ada mainan-mainan ni, nanti bapak dia suruh mainan tu, anak tu nangis, nak mainan. Bapak dia kata dah kena curi. Siapa curi? Abu Bakar. Bapak dia kata Omar, Osman. Daripada kecil dari torture kepala budak-budak ni, Abu Bakar, Omar, Osman ni orang jahat, tak boleh percaya. Sebab tu tuan-tuan, mustahil, hampir mustahil tuan-tuan jumpa orang Syiah, orang Iran menamakan anak mereka Abu Bakr wa Umar wa Osman. Beberapa hari baru ni saya bertemu dengan seorang rakyat Syria. Dia dekat sepadan Syria, Iraq, Raqqa, nama tempat tu. Ada tanya Syismak, nama kau siapa? Dia kata Abban. Dia kata kat aku tu tak kenapa nama aku Abban. Dia kata bapak aku ni orang kerajaan lah, makan gaji dengan kerajaan Syria, bekerja dengan telefon Syria, macam TV3 lah, lebih kurang macam tu bapak dia ni. Tapi bapak dia Sunni. Dia nak sangat letak anak dia ni nama Osman bin Affan, tapi dia takut sebab kawasan tu ramai Syiah. Kawasan tu kalau siapa nama Abu Bakar atau Omar atau Osman, dia siap kaya boleh kena bunuh. Jadi kerana bapak dia sayang sangat dan nak sangat letak nama anak dia dengan nama sahabat Nabi, dia boleh letak nama Abban. Abban ini anak saudara kepada Osman bin Affan. Dia kata Syiah tak hafal nama anak saudara dia kata. Sama lah. Kalau tak mati aku dah sembelih. Okay, tuan-tuan, benda ni bukan benda main-main, bukan benda kecil-kecil, masalah akidah. Ya, bukan main sampai dah kalau sampai kau tukar Al-Quran. Alhamdulillah min dzalik. Jadi tuan-tuan, sekali itu dahulu sedikit perkongsian kita pada hari ini. Dan sekali lagi saya